Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pelajar cikgu yang sedang melihat video ini di paparan skrin masing-masing. Okay, sebagaimana yang kamu nampak, yang tertera di skrin alat peranti kamu adalah satu topik yang pernah cikgu ajarkan ketika kamu dalam tahun 8 pada tahun lepas, iaitu ayat songsang. Okey, ayat songsang. Jadi perkataan songsang secara ringkasnya apabila dilihat daripada bentuk gambar tersebut, okey, kalau kamu lihat kedudukan ikan yang di bawah, ia adalah dalam keadaan terbalik. Okey, dalam keadaan terbalik, iaitu ia sepatutnya berenang seperti ikan yang di atas, tetapi ia terbalik. Bukannya berenang seperti biasa. Manakala gambar yang kedua pula menunjukkan seorang budak lelaki yang sedang berdiri terbalik. Selalunya kita berdiri, kaki di bawah, kepala di atas. Okay. Manakala dalam gambar tersebut, kakinya yang di atas, kepalanya di bawah. Jadi ringkasnya sini songsang bermaksud sesuatu yang berbeza daripada norma biasa. Okey, kalau biasa kamu lihat macam ni, kemudian ia buat sesuatu yang terbalik, songsang. Okey. Seterusnya, sebelum kita mendalami lagi ayat songsang ini, kita akan berbalik semula ke asas, iaitu mengenali ayat biasa. Ayat biasa, ayat yang lazimnya kamu gunakan dalam pertuturan seharian. Ayat yang biasa kamu gunakan semasa kamu bina ayat, sedari kamu sekolah rendah dan sebagainya. Apa dia ayat biasa ni? Okay. Ayat biasa ini adalah ayat yang menggunakan subjek di hadapan. Kemudian predikat di belakang. Okay, cikgu harap pelajar-pelajar masih ingat apa dia subjek, apa dia predikat. Sebab ini adalah antara topik yang mula-mula sekali cikgu ajarkan kepada kamu semasa kamu tahun 7 dahulu. Okay, subjek dan predikat ni perlu difahami dengan teliti. Kerana ia adalah penentu yang akan dapat membantu kefahaman kamu dalam topik ayat songsang ini. Okay. Apa dia subjek? Subjek ialah apa, siapa, perkara atau benda yang dikatakan dalam sesuatu ayat. Biasanya subjek ni perkataan yang mula-mula, yang awal sekali. Tetapi kadang-kadang subjek ni boleh juga terletak ke pertengahan sedikit. Contohnya pada zaman dahulu, Sultan Bolkiah, pada zaman dahulu tu bukannya subjek. Subjek adalah Sultan Bolkiah. Tetapi jarang subjek ini di belakang kalau untuk ayat biasa. Manakala predikat pula menceritakan tentang subjek. Predikat pula menceritakan tentang subjek. Apa yang dikatakan tentang subjek tersebut? Okay. Contohnya tadi Sultan Bolkiah. Apa cerita Sultan Bolkiah? Siapa ya? Kenapa ya? Sultan Bolkiah adalah Sultan Brunei yang mempunyai jajahan yang besar di rantau ASEAN suatu ketika dahulu. Sultan Bolkiah suka membawa orkestra pancaragamnya. Sultan Bolkiah dikenali sebagai nakhoda ragam. Okay. Semua yang memperkatakan tentang Sultan Bolkiah tersebut dipanggil sebagai predikat. Manakala songsang, kalau tadi songsang subjek di hadapan, predikat di belakang. Jadi, apabila sudah songsang, apa berlaku? Predikat pula di hadapan, subjek pula di belakang. Boleh ke tak? Subjek pula di belakang. Okey. Perlu diingat, walaupun susunan predikat subjek ini tidak seperti yang asalnya tadi, ayat biasa, tetapi maksudnya masih kekal sama. Okey. Contoh. Okey, contoh. Masakan ibu saya sedap. Sedap masakan ibu saya. Barang ini aku punya.
aku punya barang ini. Selagi mana ia maksudnya tidak berubah daripada maksud asal, jadi penukaran kedudukan ayat, predikat, subjek dan predikat dalam sesuatu ayat di hadapan atau di belakang tidak mendatangkan masalah. Okey, masih boleh digunakan. Yang ini dipanggil sebagai ayat songsang. Ingat ya, ayat biasa tadi subjek dulu baru predikat. Ayat songsang predikat dulu baru subjek. Jadi tadi kami cuba dulu. Ayat biasa, pengurus itu sangat baik hati. Jadi macam mana untuk menukar ayat songsang ini? Langkah yang pertama adalah kenal pasti mana subjek dan mana predikat dalam ayat biasa. Jadi subjeknya ialah yang cikgu warnakan warna merah tersebut. Pengurus itu. Okay, jadi kalau sudah songsang, apa yang ke hadapan? Predikat yang ke hadapan, yang berwarna biru. Sangat baik hati. Jadi kita lihat macam mana kedudukan predikat apabila ianya dikehadapankan. Okay. Lihat di sana. Huruf S telah menjadi huruf besar. Kenapa? Kerana huruf S di sana sangat adalah permulaan ayat. Kalau kamu masih ingat, semasa kamu sekolah rendah, mula-mula apabila buat ayat yang pertama, perkataan yang pertama, mesti mula dengan huruf besar. Ni yang kadang-kadang pelajar lupa ni. Okay? Menyebabkan markahnya pun kurang. Okay, pengurus itu dikebelakangkan. Huruf P-nya yang besar tadi bertukar jadi kecil. Kenapa? Sebabnya ia adalah kata nama am. Kalau ia menggunakan kata nama khas, contohnya Khairul. Sangat baik hati. Sangat baik hati Khairul. Hurufnya huruf K. Besar. Pasalnya kata nama khas. Okey, percubaan. Okey, untuk memastikan para pelajar mengikuti video yang cikgu sediakan ini, cikgu mahu pelajar untuk mencuba menjawab soalan ini sendiri dan menaipnya di grup WhatsApp kita. Beg hijau itu kepunyaan ibu saya. Okey. Beg hijau itu kepunyaan ibu saya. Boleh kamu cari jawapan dan sila post di grup WhatsApp. Jadi cikgu tahu siapa yang mengikuti video yang cikgu sediakan ini. Artinya kamu sudah sampai video yang ini, bahagian ini. Okey, kamu boleh tekan pause, ingati minitnya, kemudian menaip. Seterusnya lagi, yang kedua, sama juga. Boleh tulis dulu di kertas, kemudian type. Ataupun kalau kamu ada dua alat peranti, mungkin kamu boleh menggunakan satu video untuk mendengar, satu video untuk WhatsApp. Okey, sila post jawapan kamu di grup WhatsApp. Bagi pelajar yang tidak mengikuti video ini, mereka akan hairan ni. Apa diorang type ni? Apakah ni? Ada pun Cikgu Aziman bagi soalan? Okey. Beginilah caranya kami guru-guru untuk memastikan pelajar tersebut ada atau tidak mengikuti kelas online dengan memberikan respon terhadap aktiviti yang diberikan oleh guru. Okey. Seterusnya, sila berikan jawapan kamu di grup WhatsApp. Okey. Kita akan semak jawapannya tersebut bersama-sama. Cikgu akan berikan respon mana jawapan yang betul. Okey. Jadinya apabila kamu lihat tadi, kamu adalah menggunakan tata cara yang pertama. Okey, yang cikgu tandakan di sini, iaitu pendepanan seluruh predikat. Okey, semua mantap ni. Para pelajar faham sebabnya ia adalah kaedah menukar ayat songsang yang paling mudah. Sebab itu ia dipanggil tahap SPE. Pendepanan seluruh predikat. Kalau predikatnya ada 5, letakkan ke depan.
Kalau predikatnya ada empat perkataan tersebut, letak ke depan. Susunannya jangan diubah. Ha? Contohnya, sangat suka makan nasi dan minum teh. Jangan diubah. Samakan ke hadapan. Jangan kadang, sangat suka makan teh dan minum nasi. Hancur tidak? Tidak boleh diubah. Apa yang di belakang itu, bawa saja semua ke depan. Itu namanya seluruh predikat dikedepankan. Jadi jangan disusun. Jangan diubah susunannya. Jadi fokus yang nombor 2 adalah pendepanan sebahagian predikat. Yang inilah antara contoh soalan peperiksaan tahap O-Level. Jadi di sini secara ringkasnya ada 2 cara untuk menukar ayat biasa menjadi ayat songsang. Pelajar mesti melakukan pendepanan seluruh predikat terlebih dahulu. Sekiranya gagal untuk mencapai makna yang asal, maka pelajar perlu mengaplikasikan kaedah yang kedua, iaitu pendepanan sebahagian predikat. Apa maksud sebahagian predikat ni? Artinya, kalau ada 5 patah perkataan predikat, 1 saja ke depan, 2 saja ke depan, selebihnya di belakang. Ingat ya? Cikgu ulangi lagi sekali ya. Contohnya, ada 5 perkataan predikat. Sama ada 1 ataupun 2 ataupun 3 sahaja dikedepankan. Selebihnya tinggalkan di belakang. Okey. Jadi kalau secara ringkasnya tadi, kalau keseluruhan tu seluruh predikat dibawa ke depan. Ini yang bicara masa SPE kamu. Manakala yang secara O-Levelnya, sebahagian daripada predikat saja dibawa ke depan mendahului subjek. Artinya ada predikat, subjek dan lebihan predikat tersebut. Okay? Mungkin lebih mudah daripada slide yang berikutnya. Okay. Jadinya, pendepanan sebahagian predikat ini, bila ia akan dipakai? Okay? Mungkin pelajar-pelajar masih ingat ni. Contoh yang pernah cikgu berikan tahun lepas. Apabila kamu menukar ayat biasa menjadi ayat songsang, maksudnya tidak sama, artinya maksudnya bertukar, tidak lagi sama dengan ayat yang asalnya, maka cara penukaran yang pertama tersebut perlu kamu abaikan. Tidak boleh pakai. Contoh, ayam suka makan nasi. Ayam suka makan nasi. Subjeknya ayam. Predikatnya suka makan nasi. Kalau pakai cara tadi, suka makan nasi dikedepankan. Ayam di belakang. Apa bunyinya? Ayam suka makan nasi, songsangnya suka makan nasi ayam. Apa ceritanya ni? Tadi ayat asalnya ayam yang makan. Sudah ayat yang keduanya, ayam yang kena makan. Kasihan. Okay? Jadi tidak sama maksudnya atas dan juga maksud ayat yang telah ditukar songsang. Jadi perlulah ditukar kepada sebahagian pendepanan predikat ni. Okay? Apa yang akan dikedepankan? Frasa kerja. Frasa kerja ataupun kata kerja yang akan dikedepankan. Dicari tu dalam predikatnya. Mana kata kerjanya? Kalau tidak ada kata kerja, cari apa frasa adjektifnya. Harap-harap masih ingat adjektif. Ada 9 jenis adjektif. Banyak you cikgu, 9. Okay, antaranya ukuran, tipis, tebal, tinggi, rendah, panjang, pendek. Okay, kadang-kadang ada warna, biru, merah jambu, hitam. Okay, ada juga yang menjelaskan tentang sifat, pemarah, penyabar. Okay, harap-harap cikgu kamu masih ingat adjektif pelajaran sekolah rendah. Dan yang terakhir sekali, frasa sendi nama yang dikedepankan. Lagi satu soalan. Cikgu, apa frasa sendi nama ni? Jadi, untuk O-Level kamu perlu kuasai 3-3 ni.
Okey. Tidak sepatutnya cikgu mengajar lagi sekali apabila kamu sudah tahap menengah atas ketiga-tiga topik yang ni. Okey. Okey, seterusnya akan melihat contoh pendepanan frasa kerja. Okey. Pada sebelah kiri adalah ayat biasanya. Ranjit berbasikal ke sekolah pada setiap hari. Okey. Yang cikgu tadi, kamu tidak akan dapat menggunakan cara yang biasa. Kamu tidak akan dapat menggunakan cara yang biasa, iaitu berbasikal ke sekolah pada setiap hari ranjit. Tidak dapat. Apa tu hari ranjit? Yang cikgu tahu ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ranjit. 7 hari saja, bukannya 8 hari. Okey. Jadinya difokuskan di sini perkataan yang berwarna merah, iaitu berbasikal, frasa kerja. Lihat predikatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam ayat biasa. Yang dikedepankan hanya berbasikal, selebihnya tinggal di belakang. Berbasikal ranjit ke sekolah pada setiap hari. Baru betul. Kalau cikgu tidak mahu menggunakan frasa kerja, apa boleh cikgu gunakan? Cikgu boleh gunakan ke. Ke ini adalah sendi nama. Cikgu depankan ke sekolah. Okey, rujuk balik. Cikgu depankan ke sekolah. Apa yang tinggal? Ke sekolah ranjit berbasikal pada setiap hari. Pun jua betul. Ataupun cikgu kedepankan perkataan pada, sendi nama jua. Pada setiap hari, ranjit berbasikal ke sekolah. Jadi nampak ikut seterusnya apa pendepanan frasa untuk kamu kehadapankan. Kadang-kadang satu ayatnya ialah adik sedang rindu akan emak di kampung. Maksudnya kekal sama. Okay. Sedang rindu merujuk kepada perasaan, iaitu adjektif. Sedang rindu adik akan emak di kampung. Songsangnya. Okay. Cikgu ada di, cikgu boleh pakai di. Cuba. Di kampung adik sedang rindu akan emak. Adakah sama dengan maksud asal? Tidak sama. Sebabnya yang berada di kampung adalah emak. Kalau kamu kedepankan di kampung adik sedang rindu akan emak, artinya emaknya yang tidak ada. Okey. Jadi yang di sini sendi nama tidak dapat digunakan. Pasalnya maksudnya tidak sama dengan yang asal. Jadi di sinilah perlunya logiknya kepintaran pelajar untuk memilih mana perkataan yang perlu dikedepankan. Okey, yang terakhir adalah frasa sendi nama. Sendi nama ni yang biasa lazimnya adalah 6 perkataan. Di, ke, kepada, pada, daripada, dari. Okey. Abang sedang melanjutkan pelajarannya di Jepun. Jadi di sini diambillah di Jepun ni, pasal ia sendi nama. Di Jepun, abang sedang melanjutkan pelajarannya. Okey. Kalau kau ambil kata kerja, sedang melanjutkan pelajarannya abang di Jepun. Pun juga boleh. Tetapi maksudnya apabila mendengar daripada ketepatan maknanya agak janggal lah. Jadi untuk lebih selamat, pilihlah kata sendi nama iaitu di. Okey, jadi penerangan tentang ayat songsang berakhir di sini. Jadi seterusnya kita akan kembali ke WhatsApp group. Dan para pelajar perlu untuk menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Dan latihan tersebut perlu disiapkan pada minggu ini. Dan sebaik-baiknya pada akhir pengajaran hari ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.